Pada awal Januari lalu, negara digemparkan dengan jangkitan wabak influenza. Tapi sekarang masyarakat global gempar pula dengan wabak yang datang secara tiba-tiba, iaitu coronavirus. Di TV, paper, social media, semua cakap pasal virus ini. Coronavirus secara keseluruhannya bukanlah virus yang baru. Coronavirus ini adalah satu keluarga virus yang sangat besar di mana kebanyakan daripada keluarga coronavirus ini menjangkiti haiwan, di mana sebilangan kecilnya menjangkiti manusia. Dan coronavirus ini ada keluarga-keluarganya yang kebiasaannya menyebabkan jangkitan demam selsema yang biasa. Tetapi ada juga antara ahli keluarga ataupun kita panggil strain of the coronavirus family itu yang menyebabkan jangkitan yang serius, antaranya MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, yang kita discovered ataupun ditemui pada tahun 2012. Kemudian juga salah satu yang dikenali adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini dua yang sebelum ini pernah kita lihat dan dengar dan juga menggemparkan dunia. Dan kini pada tahun 2019, Disember to be exact, kita dikejutkan lagi dengan kemunculan ahli keluarga baru, iaitu sekarang ni kita kenali sebagai 2019 novel coronavirus. Jadi hakikatnya ini adalah virus yang sedia ada, cumanya sekarang kelahiran ahli keluarga baru. Tidak dinafikan ini adalah satu situasi di mana bagi kami di pihak kesihatan sendiri adalah satu situasi yang sedang dalam situasi yang tidak jelas. Kerana ianya virus baru, jadi bagaimana sifat virus tersebut, bagaimana cara dia menular, dan banyak lagi persoalan-persoalan. Kami di pihak kesihatan dan perubatan masih cuba mencari jawapan-jawapannya. Jadi banyak yang kita tak tahu pasal virus ini dan kita cuba mengenalinya. Kalau korang nak tahu, coronavirus adalah virus yang menjangkiti paru-paru dan saluran pernafasan dan boleh menyebabkan mangsa mati jika tidak dirawat dengan segera. Wabak ini pada asalnya berpunca daripada wilayah Wuhan, iaitu sebuah daerah di Hubei, China. Menurut sumber, wabak ini berpunca daripada sebuah pasar di Wuhan yang menjual pelbagai haiwan eksotik termasuk musang, buaya, ular, landak dan daging unta. Sehingga kini tidak dapat dipastikan punca sebenar wabak ini, tetapi berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap genetik virus itu, ianya berpunca daripada haiwan eksotik. Kajian daripada jurnal Science China Life Sciences meneliti bahawa coronavirus ini berkait rapat dengan jenis yang wujud dalam kelawar. Namun kajian kedua yang diterbitkan dalam Journal of Medical Virology mengenal pasti ia berkemungkinan adalah ular. Bagaimanapun, naib pengarah salah sebuah hospital di Wuhan menyangkal perkara ini kerana katanya mungkin ada beberapa tempat lain yang menjadi punca kepada wabak ini. Sebab katanya pesakit pertama yang dimasukkan ke hospital tersebut didapati tidak terdedah langsung dengan pasar itu. Disebabkan ini, kerajaan China telah mengenakan perintah berkurung terhadap 11 juta penduduk Wuhan sebagai langkah membendung wabak tersebut daripada berjangkit kepada orang ramai. Penyakit ini semakin hangat diperkatakan apabila viral beberapa video di sosial media yang memaparkan beberapa orang yang rebah tidak sedarkan diri yang dikatakan berpunca daripada wabak ini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebelum ini mengatakan bahawa wabak ini tidak mencapai darurat kesihatan global. Namun beberapa hari selepas itu WHO mengakui bahawa mereka tersilap menilai dan pada minggu lalu WHO telah mengumumkan coronavirus ini sebagai darurat kesihatan global. Tapi ingatkah anda, sebelum datangnya coronavirus ini, dunia pernah digemparkan dengan beberapa wabak? Antaranya sindrom pernafasan akut Timur Tengah atau lebih dikenali sebagai sersema unta yang terjadi pada tahun 2012 di Arab Saudi. Sehinggakan Kementerian Kesihatan Malaysia memantau rabi jemaah Malaysia yang mengadakan ibadah umrah. Wabak seterusnya adalah Ebola yang bermula di Guinea pada tahun 2014. Antara punca kepada penyakit ini adalah kelawar yang merupakan penyebar utama wabak Ebola. Kelawar jenis ini banyak menghuni di sekitar Afrika Barat.
Seterusnya adalah virus selsema burung atau lebih dikenali sebagai avian influenza. Wabak ini bukan sahaja menjangkiti manusia tetapi juga boleh menjangkiti ternakan seperti ayam, itik, angsa, burung liar dan ianya bermula di China pada tahun 2003. Wabak lain adalah sindrom pernafasan akut teruk SARS iaitu antara wabak yang paling berbahaya di dunia. Juga bermula di China pada tahun 2002. Namun selepas lebih setahun China mengisytiharkan negara tersebut bebas daripada SARS pada tahun 2004. Dan terakhir adalah Nipah. Virus ini bermula di Ipoh pada 1998. Ianya bermula apabila berjuta ekor babi didapati mengalami demam panas serta masalah pernafasan. Disebabkan kebimbangan ini, kerajaan telah mengarahkan supaya 101 juta ekor babi ini dibunuh. Namun begitu, coronavirus ini dikatakan seakan sama dengan SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2002 hingga 2003. Tapi kalau diikutkan, kes coronavirus ini lebih tinggi daripada SARS kerana mengikut statistik WHO, SARS menjangkiti 5,327 orang di China dalam tempoh hanya 9 bulan dan mengorbankan 394 individu. Tetapi coronavirus ini lain macam sikit kerana ia merebak dengan cepat sebab tak sampai sebulan sudah mencatat 304 kes kematian sehingga penghujung Januari dan sebanyak 14,000 orang yang dijangkiti virus itu hanya di China. Macam sebelum ini, Malaysia kita pernah Kementerian Kesihatan sendiri dan Malaysia secara amnya keseluruhannya kita semua kita pernah sebelum ini menghadapi wabak Nipah. Kita pernah menghadapi SARS. Kita pernah menghadapi H1N1. Kita pernah dipanikkan dengan wabak Ebola yang berlaku di Afrika Barat yang itu adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Ada pelbagai lagi, MERS, Corona, you name it. Basically kita ada semua tu. Tetapi kita secara bersama, maksudnya Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan rakyat Malaysia yang memainkan peranan, kita berjaya untuk mengatasi masa sukar tersebut dan kita come out of it dan here we are. Jadi mari kita buat benda ni bersama-sama. Bantu kami di Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda di luar sana mainkan peranan untuk kita sama-sama dapat mengatasi keadaan ini. Apa-apa pun untuk mencegah coronavirus ini, anda perlu mengambil langkah perlindungan. Antaranya dengan mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi iaitu kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan hand sanitizer. Elakkan berkunjung ke tempat yang tercemar dengan wabak ini. Juga elakkan daripada melawat ladang-ladang haiwan, tempat persembelihan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Elak dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan jangan bergaul terlalu rapat. Segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan pernafasan seperti demam, batuk atau sukar bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan dan memaklumkan mengenai sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Namun yang pasti, jaga pemakanan kita, elak dari makan sebarang produk haiwan mentah atau tidak dimasak dengan sempurna.